Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi, seterusnya kita nak tengok bab 13 iaitu kejuruteraan genetik. Okey. Apa maksudnya kejuruteraan genetik? Kita tengok sini. Kat sini ada kan. Kita baca sekejap lah. 13.1 kejuruteraan genetik. Kejuruteraan genetik dan organisma terubah suai genetik dalam kurungan GMO. GMO tu adalah singkatan untuk genetically modified organism. Pernahkah anda mendengar tentang teknik kejuruteraan genetik? Pernah dengar tak sebelum-sebelum ni? Apakah tujuan teknik ini dijalankan pada sesuatu organisma? Kita tengok sini ya. Apa dia kejuruteraan genetik? Sekejap saya ambil pen. Kejuruteraan genetik adalah merupakan satu teknik manipulasi gen. Teknik manipulasi gen tu teknik kita ubah-ubah gen. Manipulate. Maksudnya kita ubah-ubah gen. Okey. Kejuruteraan genetik merupakan satu teknik manipulasi gen. Apa tujuan dia? Apa tujuan dia? Ni. Apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk ni tujuan dia ni. Kita ambil warna biru. Tujuannya untuk mengubah suai genetik sesuatu organisma bagi membentuk kombinasi gen yang baru. Itu tujuan dia. Satu teknik manipulasi gen, maksudnya kita ubah gen, ubah gen. Tujuan untuk mengubah suai genetik. Kita nak ubah suai genetik organisma tadi bagi membentuk kombinasi gen yang baru. Macam mana tu? Tak apa, nanti kita faham. Kita baca dulu. Apakah hasil daripada kejuruteraan genetik ni? Okay, hasilnya dia akan menghasilkan haiwan, tumbuhan atau mikroorganisma. Okey, sekejap. Organisma sama ada haiwan, tumbuhan ataupun mikroorganisma yang dihasilkan melalui teknologi DNA. Okey, dia akan menghasilkan haiwan, tumbuhan ataupun mikroorganisma yang dikenali sebagai organisma terubah suai genetik ataupun genetically modified organism. Hasilnya akan terhasillah organisma terubah suai genetik. Senang jawapannya. Apakah hasilnya? Menghasilkan organisma terubah suai genetik dalam kurungan GMO. Organisma tu apa dia? Organisma tu mungkin boleh jadi haiwan, mungkin boleh jadi tumbuhan, dan mungkin boleh jadi mikroorganisma. Okey, tu. Kita tengok sini. Nanti saya nak awak buat nota macam ni. Awak tulis sini maksud dia apa dia? Maksudnya apa dia? Maksudnya boleh ambil yang ni kan, yang warna merah tu. Maksud dia merupakan satu teknik manipulasi gen. Maksud dia tujuan untuk mengubah suai genetik sesuatu organisma bagi membentuk kombinasi gen yang baru. Itu tujuan dia. Teknik yang kita gunakan adalah ni ada kat sini. Teknik yang kita gunakan adalah melalui teknologi. Ni teknik ni. Teknik yang digunakan teknologi DNA recombinant. Itu nama teknologi dia.
Okey. Hasil dia akan menghasilkan organisma terubah suai genetik dalam kurungan GMO. Okay, jelas. Okay. Mesti ada yang tak faham lagi kan? Apa tu? Macam mana dikatakan manipulasi gen tu? Okey, tengok sini. Ni gambar rajah ni. Kita tengok sini ya. Okey. Saya tunjukkan kat sini. Untuk awak semua dapat gambaran. Ada yang tak jelas lagi kan macam mana tu. Okey. Katalah ini saya keluarkan DNA bakteria lah kata. Contohlah bakteria. Okey. Contohlah. Katalah ni bakteria. Ni saya bagi contoh ni. Okey, ni gen bakteria. Yang ni pula gen bakteria ni kita potong segmen DNA dia. Ni ada bahagian yang kita potong. Ni kita potong ni. Ni bekas yang kita dah potong ni, kita potong ni. Yang ni kita buang. Dia dah kosong kat situ kan. Dan kita selitkan gen insulin daripada manusia. Ni contohlah. Kita selitkanlah gen yang boleh menghasilkan insulin daripada manusia. Kita selitkan, kita masukkan kat dalam ni. So, kita masukkan kat dalam ni. Kita potong yang kita tak perlu. Kita buang. Kita selitkan gen daripada organisma lain. Gen yang bahan yang kita nak. Contohnya kita nak bakteria ni boleh menghasilkan insulin untuk manusia. Okay, jadi kita ambil gen penghasilan insulin daripada manusia tadi. Kita selitkan dalam DNA bakteria tu. Ni contoh. Kita masukkan. Nampak tak? Dah masuk dah ni. Dah selit dah ni. Dah selit dah. Ini adalah namanya. Ni DNA yang baru ni. Namanya DNA recombinant. Recombinant tu maksudnya yang sudah ada ubah suai. Jadi, organisma yang ada DNA recombinant ni, kita bagi nama kat dia organisma transgenik. Ataupun organisma terubah suai genetik. Dalam ringkasan GMO. Maksudnya macam itulah. Maksudnya DNA dia tu dah diselitkan DNA daripada organisma lain masuk dalam badan dia. Nampak tak? Kita potong yang mana kita tak nak. Kita selitkan yang mana kita nak. So, organisma ni namanya organisma transgenik. Ataupun organisma terubah suai genetik. Adalah sebab-sebabnya kenapa kita buat macam ni. Okey? Faham Harap awak faham. Ni contohlah. Sebenarnya kalau dalam makmal bukanlah macam tu. Bukanlah kita pakai penyepit besi tu. Ni contoh saja nak tunjukkan. Dia tak potong, dia tak selit macam tu. Macam senang dia nampak kan. Dia adalah teknik-teknik dia. Nanti yang akan awak belajar lebih detail lagi. Kalau awak sambung pengajian yang lebih tinggi nanti. Ni contoh. Kita tengok ni pula. Okey. Kita tengok sini. Okey. Organisma terubah suai genetik. Dalam kurungan GMO. Kita baca sekejap. Organisma terubah suai genetik, GMO, ialah organisma yang mengandungi DNA recombinant. Macam tu. Jadi mereka ni dah ada apa? DNA recombinant. Melalui teknologi DNA recombinant, kombinasi gen yang baru akan dihasilkan. Kita akan dapat kombinasi gen baru. Macam ni lah tadi. Kombinasi gen baru. Ada gen baru kat sini. Ada gen baru. Dulu tak ada ni. Dulu semua warna biru. Dah ada yang kombinasi yang baru dah. Okay. Dalam sesuatu organisma. Organisma yang ada DNA recombinant dikenali sebagai organisma transgenik. Diulang balik lah. Kita tengok contoh ni.
Nampak ni. Ni susu sedang diperah daripada lembu kan. Kita tengok ni. Susu yang dihasilkan oleh lembu ini, lembu tu, tidak mengandungi beta-lactoglobulin, iaitu sejenis protein yang menyebabkan alergi kepada kanak-kanak. Okey, sekejap saya nak cerita. Susu lembu yang biasa ni, yang bukan susu lembu GMO ni, dia ada, biasanya dalam susu tu ada beta-lactoglobulin. Susu yang daripada lembu kampung yang biasa tu, kat kampung kita tu, dalam susu tu ada beta-lactoglobulin. Jadi setengah-setengah kanak-kanak dia tak boleh minum susu tu. Kalau dia minum susu tu nanti dia muntah ataupun dia alergik. Kulit dia jadi gatal ke apa ke, muntah ke, cirit-birit ke, tak tahulah. Jadi untuk mengatasi masalah ni, kita dah cipta satu lembu yang kita dah ubah dia punya DNA dia tu. DNA ataupun gen yang boleh menghasilkan beta-lactoglobulin ni kita buang. Kita buang daripada lembu tu. Kita insert dengan gen yang elok lah. Jadi apabila lembu ni dia hasilkan susu ni nanti, susu dia tu dah tak ada beta-lactoglobulin. Jadi bila tak ada beta-lactoglobulin, semua kanak-kanak boleh minum susu tu tanpa ada masalah. Maksudnya lembu tu dah dimodifiedkan DNA dia. So awak rasa bagus ke tidak? Awak boleh nilai sini, bagus ke tidak? Lagi satu. Kambing yang terubah suai genetik ini. Ni kambing ni pula. Tadi lembu, ni kambing. Mempunyai gen manusia. Dia ada gen manusia. Mungkin dalam kambing ni telah diselitkan gen manusia yang boleh menghasilkan faktor pembekuan darah. Contohnya macam ni lah. Contohnya macam ni. Saya padam Kita tunjuk contoh yang lain pula. Sekejap. Ini adalah gen apa? Gen apa tadi ni? Kambing. Ni gen kambing yang asal ni. Daripada kambing tu, kambing tadi kita keluarkan sel daripada kambing tu. Daripada sel kambing tu kita keluarkan nukleus. Saya tulis macam ni, takut awak tak faham. Katalah ni kambing. Ni kambing. Kambing ni kita keluarkan sel. Sel soma dia. Daripada sel ni kita keluarkan nukleus. Daripada nukleus ni kita keluarkan DNA. Ni kita keluarkan DNA. Sebahagian daripada segmen gen kambing tu kita potong. Kita buang. So kita selitkan apa pula? Kita selitkan gen yang ada faktor pembeku darah. Ni saya padam ni. Kita insertkan dengan gen apa ni? Gen pembekuan darah. Gen pembekuan darah. Terselitkan dalam gen kambing tadi ni. Dah siap-siap, dah jadi molek macam ni. Dah siap semua. Dah ada DNA recombinant ni. DNA tadi kita masukkan balik dalam nukleus tadi. Nukleus ni masukkan balik dalam sel. Sel ni pula masukkan balik dalam kambing tadi. Okay, settle dah. Dapatlah kambing macam ni. Dapat kambing ni lah. Dapatlah si kambing ni. Okay kan? Okay. Sekejap Okay. Kambing yang terubah suai genetik ini telah pun mempunyai gen manusia yang boleh menghasilkan faktor untuk pembekuan darah. Jadi sekarang faktor pembekuan darah ni boleh dapat daripada susu kambing. Dan boleh digunakan untuk merawat pesakit hemofilia. Pesakit hemofilia ni pesakit macam mana? Pesakit hemofilia ni adalah pesakit yang darahnya tak boleh membeku apabila luka.
Jaranglah penyakit ni kita dapat kat Malaysia ni, jarang. Kalau ada pun tak banyak. Kes terpencil. Bila dah berlakunya pendarahan, bila berlakunya luka, darah dia tak boleh berhenti. Dia akan keluar berterusan. Sebab dalam badan dia kurang faktor pembeku ni. Jadi bila dia dah buat organisma macam ni, jadi untuk orang yang ada masalah hemofilia ni, dia tak ada masalah lah sekarang. Bila dia minum saja susu kambing daripada kambing ni, kambing GMO ni, automatik dia akan dapat faktor pembeku tu daripada susu kambing. Jadi dia tak payah makan ubat apa dah. Nampak tak? Ni lah nampak dia macam bermanfaat ke ataupun tidak. Awak rasa macam mana? Awak rasalah. Kan? Tu. Inilah tujuannya kita buat GMO ni. Okey. Jelas ha? Jadi untuk ni tugasan ni saya nak awak lukis ni. Awak ni lah, awak lukis lah apa awak lukis pula dah. Awak tulislah nota ni, tulis nota ni. Dan kalau awak rasa perlu, awak nak lukis gambar rajah DNA ni, kalau awak rasa awak perlu buat, awak buat. Kalau rasa awak tak lukis ni pun boleh faham, tak payah buat. Okey? Okey, seterusnya kita tengok. Makanan terubah suai genetik. Ni adalah makanan terubah suai genetik ataupun GMF. Genetically Modified Food. Okey. Kita tengok Teknologi DNA recombinant telah berjaya menghasilkan banyak tanaman. Contohnya padi, kelapa sawit, nanas, jagung dan kacang soya. Serta ternakan contohnya seperti ikan salmon, lembu dan kambing yang mempunyai sifat-sifat yang kita nak. Kita modify. Ikut yang apa yang kita nak. Makanan yang terubah suai genetik GMF mempunyai DNA daripada spesies tumbuhan ataupun haiwan yang lain. Nampak macam tadi kan? Dia dah ada genetik daripada tumbuhan ataupun haiwan lain. Pengambilan GMF oleh manusia berkemungkinan dapat membawa pelbagai implikasi yang masih belum diketahui terhadap kesihatan. Maksudnya ada setengah golongan yang menentang, ada setengah golongan yang suka. Maksudnya dia macam, dia punya kesan dia tu masih lagi belum dapat diketahui sepenuhnya. Okey. Apakah ciri-ciri makanan terubah suai genetik? Apakah ciri-ciri makanan? Okey, yang pertama, makanan yang terubah suai genetik ni contohnya